Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dalam rancangan soal dan jawab permasalahan umat. Pada masa ini kita akan menjawab beberapa soalan yang datang kepada saya. Yang pertama, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Allah ciptakan manusia yang telah ditetapkan dia ahli neraka, sedangkan Allah dah sedia tahu dia tetap ke neraka? Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala tak pernah menciptakan manusia sebagai ahli neraka. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran surah Al-Insan, Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Sesungguhnya kami memberikan petunjuk kepada manusia. Kami bagi hidayah. Kami tunjuki kepada manusia ini jalan yang baik dan ini jalan yang tak baik. Imma syakira wa imma kafura. Namun ada yang bersyukur, ada yang ambil jalan kebaikan, dan ada juga yang mengambil jalan kekufuran, jalan yang tak baik. Di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah Subhanahu wa taala ilhamkan kepada manusia jalan fujur, jalan yang tak baik, wa taqwaha, jalan ketakwaan. Ada orang yang ambil jalan yang baik, ada orang ambil yang jalan yang tak baik. Barang siapa yang ambil jalan yang baik, qad aflaha man zakaha, maka dia beruntung, berjaya di dunia dan di akhirat. Tetapi wa qad khaba man dassaha, dan barang siapa yang mengambil jalan yang tak baik, jalan kekufuran, jalan kemaksiatan, maka dia akan merugi di dunia dan di akhirat. Dan juga di dalam ayat Al-Quran yang lain, di dalam surah Al-Fussilat, Allah Subhanahu wa taala katakan, man amila salihan fali nafsih. Barang siapa yang buat amalan salih, fali nafsih, untuk dirinya sendiri. Maknanya ketika kita buat amalan salih, sebanyak apapun amalan soleh kita, ternyata amalan soleh faedahnya untuk kita sendiri. Tak ada keuntungan untuk Allah. Andaikan seluruh makhluk yang di bumi dan di langit semuanya mentaati perintah Allah, sama sekali tak meningkatkan kehormatan Allah, tak menyebabkan Allah bertambah mulia. Andaikan seluruh makhluk Allah yang di langit dan yang di bumi semuanya kufur kepada Allah, itu pun juga tak menjejaskan kehormatan Allah, tak menjejaskan kemuliaan Allah, kerana Allah adalah Rabb yang maha mulia, yang maha agung, yang maha adil. Yang mana Allah Subhanahu wa taala tak pernah terjejas kehormatannya hanya disebabkan makhluk-makhluknya. Man amila salihan fali nafsi. Kita buat amalan soleh ternyata untuk diri kita sendiri. Wa man asaa fa 'alaiha. Barang siapa yang buat amalan tak baik, fa 'alaiha, ternyata untuk dirinya sendiri. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Tuhanmu tak pernah menganiaya hamba-hambanya. Kalau kita katakan bahawa Allah Subhanahu wa taala masukkan manusia, tetapkan manusia sebagai ahli neraka, maknanya kita katakan Allah zalim, dan ini bercanggah, bertentangan dengan ayat Al-Quran, wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Allah tak pernah menganiaya hamba-hambanya sendiri. Tetapi kerana hamba itu sendiri yang memilih jalan yang tak baik, akhirnya dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Yunus, innallaha la yadhlimun nasa syai'a walakinnan nasa anfusahum yadhlimun. Sesungguhnya Allah tak pernah menganiaya manusia. Walakinnan nasa anfusahum yadhlimun. Tetapi manusia itulah yang menganiaya diri mereka sendiri dengan buat amalan yang tak baik, dengan bergelimangan maksiat, akhirnya Allah humbankan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Mungkin timbul soalan, kalau Allah sayang kepada hamba-hambanya, kenapa Allah tak masukkan semuanya ke dalam surga? Kenapa Allah pilih yang ni masuk surga, yang ni masuk neraka? Kalau Allah sayang, kan Allah masukkan semua ke dalam surga. Dan ternyata ada orang yang Allah masukkan ke dalam surga, ada orang yang Allah masukkan ke dalam neraka. Ini bentuk keadilan Allah. Itu bentuk keadilan Allah. Andaikan semua Allah masukkan ke dalam surga, maka Allah tak adil. Sementara Allah maha adil. Saya bagi contoh. Seorang guru yang mengajar muridnya dengan ikhlas. Dia ajar muridnya dengan baik. Ternyata ada muridnya yang bersungguh-sungguh belajar betul-betul. Akhirnya dia berjaya di exam. Ada juga murid yang malas. Ketika exam, dia tak belajar dengan sungguh-sungguh.
Ketika exam, apabila guru itu meluluskan semuanya, bermakna gurunya tak adil. Siapa yang jealous? Siapa yang cemburu? Orang yang rajin. Kenapa dia dah rajin, penat belajar, ternyata dia lulus, dan orang yang malas pun sama-sama lulus. Lagi baik tak payah belajar, senang. Dan begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya semua Allah masukkan ke dalam surga, dan tak ada satu pun yang Allah masukkan ke dalam neraka, maknanya Allah tak adil. Ada orang yang menahan lapar dari pagi sampai petang, selalu menahan lapar, menahan haus, menahan nafsu, berpuasa kerana Allah Subhanahu wa taala. Ada yang malam solat qiyamul lail, tahajud, dia masuk surga. Dan ada juga orang yang bergelimang dengan maksiat, selalu makan harta orang lain dengan cara yang batil, tiba-tiba juga masuk ke dalam surga. Ini maknanya tak adil. Tapi ketika dia rajin solat, rajin ibadat kepada Allah, dia masuk surga, dan dia bermaksiat, dia masuk neraka. Dan ini bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah yang zalim kepada manusia, tapi manusia itu sendiri yang menzalimi diri mereka sendiri. Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah cucu Nabi itu ada sampai hari ini? Memandangkan jarak kita sudah 14 abad dengan Nabi. Dan apakah para habaib itu benar-benar cucu cicit Nabi SAW? Cucu Nabi SAW, keturunan Nabi SAW bukan hanya ada sampai hari ini, tapi akan ada sampai hari kiamat. Jika kita biasa membaca hadis Nabi SAW, ada beberapa hadis yang mutawatir dan yang sahih menceritakan tentang hamba Allah yang bernama Muhammad. Bernama Muhammad, yang kita kenal namanya Imam Mahdi. Kata Nabi SAW, Al-Mahdiyu min itrati min waladi Fatimah. Mahdi, Imam Mahdi, bahawa keyakinan ahlu sunnah wal jamaah bahawa menjelang hari kiamat akan datang seorang lelaki yang membawa keadilan, membawa manusia daripada zulumat ke ila nur, daripada kegelapan menuju keadilan terang menerang, iaitu cahaya Islam, yang kita kenal dengan sebagai Imam Mahdi. Imam Mahdi, kata Nabi SAW, min itrati, keturunanku, kata Nabi SAW. Min waladi Fatimah, daripada anak cucu cicit Fatimah radhiyallahu anha, yang mana beliau adalah anak Nabi SAW. Kemudian di dalam hadis yang lain bahawa kata Nabi SAW, dia min ahli baiti yuwati usmuhu ismi wasma abihi isma abi. Bahawa kata Nabi SAW, nanti Imam Mahdi itu namanya sama dengan nama aku. Iaitu kalau Nabi kita Muhammad SAW, maknanya Imam Mahdi pun nama Muhammad juga. Nama ayah Nabi Muhammad SAW Abdullah, nama ayah Imam Mahdi itu pun Abdullah. Jadi Muhammad bin Abdullah sama dengan Nabi kita Muhammad bin Abdullah. Tapi yang ini tak boleh dirancang. Jangan pula ketika dia katakan, nama saya Abdullah, nanti saya bagi nama anak saya Muhammad, mudah-mudahan esok jadi Imam Mahdi. Tak. Sebab Imam Mahdi di antara asyratus sa'ah, sa'ah al-kubra, iaitu tanda-tanda akan datangnya hari kiamat, iaitu datangnya Imam Mahdi. Datangnya Imam Mahdi, yang Allah utus Imam Mahdi. Imam Mahdi ini keturunan Nabi SAW. Kalau seandainya Imam Mahdi yang menjelang hari kiamat pun keturunan Nabi SAW, apatah lagi hari ini. Bermakna hari ini sampai hari kiamat tetap ada keturunan Nabi Muhammad SAW. Lalu timbul soalan, adakah para habaib itu termasuk cucu cicit Nabi SAW? Ya, jawabannya ya. Habaib diambil daripada dijamak daripada habib, iaitu kekasih. Kekasih. Kita mengasihi para habaib kerana apa? Kerana ada darah Nabi SAW mengalir pada darah mereka. Ada orang yang kita kasihi sebab darah Nabi SAW mengalir kepada darah mereka, iaitu para habaib. Dan ada juga orang yang kita muliakan, orang yang kita hormati, bukan kerana darah Nabi SAW ada di dalam darah mereka, tapi kerana ada kalam Allah, ada hadis-hadis Nabi SAW yang ada dalam hati mereka, iaitu para ulama.
Dan dua ini mesti kita hormati, kita sayangi. Para ulama kita hormati kerana ilmu mereka, ada ayat Al-Quran, kalam Allah dan kalam Nabi SAW di dalam diri mereka. Adapun para habaib kita cintai, kita sayangi, kita hormati kerana ada darah Nabi SAW di dalam diri mereka. Apatah lagi mereka habaib dan juga orang alim, bermakna kita kena ganda menyayangi mereka. Lalu adakah para habaib ini semuanya yang ada pada saat ini semuanya cucu cicit Nabi SAW? Belum tentu. Jika habaib yang ori, ya. Ada habaib yang ori dan ada habaib yang fake. Habaib yang ori, betul, cucu cicit Nabi SAW. Namun ada habaib yang fake, yang palsu. Kebetulan mukanya muka Arab, keturunan Arab, supaya untuk mengambil hati umat manusia, terutama umat Islam, maka dia mengatakan dirinya, menisbatkan dirinya sebagai habaib. Banyak juga sekarang mencari kesempatan dalam kesempitan. Apabila habaib itu yang ori, memang itu cucu cicit Nabi SAW. Dan apabila habaib yang fake, itu bukan cucu Nabi SAW. Dia adalah orang-orang jahat yang mencari kesempatan dalam kesempitan untuk mengambil hati-hati umat Islam. So bagaimana kita tahu yang ini habaib yang ori dan ini habaib yang tak ori? Maka ini ada ahlinya, iaitu ahli nasab, yang kita boleh tahu ini termasuk habaib yang ori dan ini juga habaib yang fake. Sebab kebiasaan kita ni, kita orang Melayu ni, kalau jumpa je orang Arab, kita ingatkan ini dah alim dah ni. Ini mungkin habaib. Kalau dia mengaku habaib, mungkin kita percaya. Ternyata bukan. Ternyata bukan. Ada yang ori, maka dia keturunan Nabi SAW. Yang tak ori, dia bukan keturunan Nabi SAW. Mungkin itu saja yang boleh kita kongsikan pada masa ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.